Bayangkan, seorang menteri kanan sedang berada di penghujung tempo senatornya, tiba-tiba melangkah masuk ke sebuah partai politik yang bukan sahaja pernah menjadi lawan, tetapi juga partai yang kini menguasai Putrajaya. Dalam masa hanya 2 minggu selepas permohonan ahli diluluskan, mula timbul desas-desus bahwa kawasan parlemen strategik di Lembah Klang bakal dikosongkan hanya untuk memberi laluan kepada beliau. Adakah ini kebetulan ataupun strategi yang dirancang rapi? Hari ini kita akan bercakap, kita akan mengulas tentang apa yang ramai sudah mula panggil sebagai langkah ampang untuk Tengku Zafrul. Salam sejahtera semua dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Selepas beberapa minggu menjadi bahan bualan politik tanah air, akhirnya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz sendiri mengesahkan permohonan beliau menyertai Parti Keadilan Rakyat PKR telah diluluskan 2 minggu lalu. Beliau kini sah menjadi ahli PKR Cawangan Ampang. Kalau kita imbas, ini adalah perkembangan besar kerana hanya beberapa bulan lepas, pada 30 Mei yang lalu, Tengku Zafrul mengumumkan keluar daripada UMNO, parti yang pernah memberinya tempat dalam Majlis Kerja Tertinggi dan jawatan Ketua Bahagian UMNO Kota Raja. Kenapa Ampang? Itulah soalan yang mula berlegar di minda pemerhati politik dan rakyat. Menurut laporan bernama pada 9 Ogos lalu, keahliannya diumumkan sendiri oleh beliau selepas mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat PKR. Dan sejak itu, spekulasi mula bertiup kencang bahwa ini mungkin langkah pertama untuk beliau bertanding sama ada di kerusi parlimen ataupun kerusi Dewan Undangan Negeri di Selangor. Dan kenapakah isu ini menjadi panas? Kerana tempo Senator Tengku Zafrul akan tamat hujung tahun ini. Dalam sistem politik Malaysia, seseorang yang dilantik menjadi menteri tanpa menjadi ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri hanya boleh berkhidmat selagi mereka menjadi senator. Apabila tempo itu tamat, satu-satunya cara untuk kekal dalam kabinet ialah dengan menang di dalam pilihan raya. Pemerhati politik Dr. G. Manimaran berkata dengan terus terang, ini mungkin peluang terakhir untuk mengekalkan Tengku Zafrul sebagai menteri. Menurut beliau, Selangor memerlukan menteri besar. Datuk Seri Amiruddin Syarih kekal di negeri dan di peringkat pusat pula Tengku Zafrul diperlukan dalam barisan kabinet. Maka logiknya PKR perlu memberi laluan untuk beliau bertanding di kerusi yang selamat. Disinilah nama Ampang muncul. Kenapa Ampang? Dr. Manimaran memanggilnya kerusi paling selamat. Malah beliau membuat perbandingan dengan 2 langkah politik berprofil tinggi sebelum ini. Langkah PD pada tahun 2018 dan juga strategi di Permatang Pauh pada tahun 2008. Di mana kerusi dikosongkan untuk memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanding. Dalam kes Ampang, tempoh masa juga menjadi faktor yang penting. Jika beliau mahu bertanding di kerusi parlimen, hanya berbaki kira-kira 4 bulan sebelum pilihan raya kecil perlu diadakan sekiranya kerusi dikosongkan. Jika mahu diberi kerusi DUN pula, tempohnya boleh sampai Oktober tahun depan. Strategi ini akan menentukan sama ada beliau kekal dalam kabinet ataupun tidak. Tetapi cerita ini menjadi lebih menarik apabila kita melihat siapa yang memegang kerusi Ampang sekarang. Rodziah Ismail. Sebelum ini, Rodziah dilaporkan pernah bersama kumpulan bekas timbalan Presiden PKR, Datuk Seri Rafizi Ramli, dalam pemilihan parti awal tahun ini. Kini muncul cakap-cakap bahwa beliau mungkin dipindahkan ke kawasan lain ataupun digugurkan terus. Namun, Ketua Cabang PKR Ampang, Syed Ahmad Abdul Rahman Al-Haddad, atau lebih dikenali sebagai Ultimate, berkata terlalu awal untuk membuat keputusan. Katanya, siapa calon Ampang pada PRU 16 nanti terserahlah kepada pucuk pimpinan parti. Dan disinilah timbul naratif kontroversi. Bayangkan, kerusi Ampang dikosongkan, PRK diadakan, dan Tengku Zafrul bertanding.
Jika menang, beliau akan kekal dalam kabinet. Tetapi jika kalah, tamatlah kisahnya di pentas kerajaan. Persoalannya, adakah PRK ini akan dirancang khas? Dr. Manimaran malah mengandaikan bahwa jika ini berlaku, pengisian 2 kursi kabinet mungkin ditangguhkan sehingga langkah Ampang ini selesai. Dan jangan lupa, PKR sudah pernah menggunakan taktik kosongkan kursi untuk memastikan tokoh penting mereka kembali ke Dewan Rakyat. Langkah PD pada tahun 2018 contohnya memberi laluan kepada Anwar Ibrahim kembali ke parlimen selepas dibebaskan. Permatang Pauh pula menjadikan pangkalan politiknya pada tahun 2008 selepas kerusi itu dikosongkan oleh isterinya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Kalau kita lihat sejarah, Ampang bukan kerusi yang mudah ditembusi pembangkang, tetapi di bawah PKR ia telah menjadi kubu kuat sejak beberapa penggal yang lalu. Dari segi angka, ia sememangnya selamat bagi parti itu, menjadikannya pilihan strategik untuk sesiapa yang mahu masuk ke parlimen dengan tiket kemenangan yang tinggi. Tetapi disinilah persoalan kontroversi yang tidak dapat dielakkan. Adakah ini strategi yang sengaja diatur untuk memastikan Tengku Zafrul kekal sebagai menteri? Ataupun adakah ia sekadar kebetulan yang dimanfaatkan oleh beliau? Bagi penyokong PKR, mereka mungkin akan kata ini sekadar proses biasa. Parti berhak menentukan calon terbaik untuk rakyat. Tetapi bagi pengkritik, ia dilihat sebagai percaturan kuasa yang bercanggah dengan semangat demokrasi. Malah ada yang mulai membangkitkan persoalan integriti. Bukankah PKR sebelum ini lantang menentang amalan parachute candidate? Bukankah mereka memperjuangkan calon yang lahir dari kawasan dan bukan import politik yang hanya muncul ketika perlu? Rodzia sendiri pun masih lagi senyap tanpa kenyataan yang jelas. Adakah beliau rela memberi laluan? Atau adakah akan ada drama dalaman yang bakal meletus di PKR Ampang jika kerusi itu dikosongkan? Ultimate berkata, mereka serah kepada pucuk pimpinan. Tapi kita tahu, dalam politik Malaysia ini, keputusan pucuk pimpinan tidak selalunya bebas daripada strategi besar yang dirancang jauh di belakang tabir. Dan satu lagi soalan besar, jika benar ini berlaku, adakah rakyat akan menerima alasan bahwa ia demi kestabilan kabinet? Ataupun adakah mereka akan melihatnya sebagai manipulasi sistem demi kepentingan seorang individu? Apapun buat masa ini, semua ini masih lagi dalam ruang spekulasi. Tiada PRK Ampang diumumkan, tiada pengesahan rasmi bahwa Rodziah akan berundur, dan tiada kenyataan daripada Anwar sendiri tentang masa depan Tengku Zafrul. Tetapi pengalaman lalu mengajar kita, bila ada terlalu banyak kebetulan dalam politik, biasanya ia bukan sekadar kebetulan. Jadi sahabat-sahabat semua, adakah langkah Ampang ini akan menjadi kenyataan? Atau adakah ia akan kekal sebagai mitos politik yang hanya menjadi bahan bualan di kedai kopi? Saya ingin tahu apa yang Anda pikirkan. Adakah ini strategi licik untuk mengekalkan kuasa ataupun sekadar percaturan politik biasa? Komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel ini serta aktifkan lonceng notifikasi. Karena kalau langkah Ampang ini betul-betul terjadi, saya akan menjadi orang pertama yang bongkar apa yang berlaku di sebalik pintu tertutup politik Malaysia. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di konten dan video seterusnya. Sekian, terima kasih.